إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Kita pakai muka surat 9 perenggan ke-25. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa ma rabiha man ishtaghala bi ghairihi wa alima anna nafsa tad'una ila al-halakati fatabi'ahum wa alima anna al-qalba yad'uhu ila ar-rushdi fa'asahu wa alima qadra al-ma'siyyi fawajahahu bil ma'siyati walau alimat tisafahu bi azamatihi lama qabalahu bi wujudi ma'siyatihi. Hadirin sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat kita jadi Islam melalui mak ayah kita. Kita lahir daripada mereka yang Islam, kita dihukum Islam. Alhamdulillah. Dibesarkan kita pula dalam masyarakat Melayu yang terbiasa dan dah biasa ikut taat perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberikan kita pula kesedaran untuk menuntut ilmu, mempelajari agama ni supaya benar-benar kita hidup cara beragama, supaya kita faham agama. Khasnya faham agama tu faham dan kenal Allah Ta'ala, ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala, ada sentuhan hati kita, sentuhan hati nurani kita dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberikan kepada kita keupayaan petang ni boleh hadir untuk solat asar berjemaah, diberikan pula kelapangan masa berada dalam masjid ni, duduk dalam majlis ilmu untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Tajul Arus, insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullah taala, wa ma rabiha man ishtaghala bi ghairihi wa alima anna nafsa tad'una ila al-halakati fatabi'ahum. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni kalau ikut adalah masih lagi syarahan pengarang kita ni mengenai perjalanan ataupun halangan kita yang pertama sekali untuk kita menuju Allah Ta'ala, itulah bab dosa, maksiat. Ada maksiat zahir, maksiat batin, dan kedua-dua maksiat ni boleh menghalang kita daripada untuk kita capai matlamat, menzahirkan kehambaan diri kita pada Allah Ta'ala, merasakan keberhajatan kita ke Allah Ta'ala, mengiktiraf Allah sebagai ilah, dia sajalah ilah. Dengan itulah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tiadalah ilah melainkan Allah, Allah saja ilah. Dengan mana Allah sajalah yang dia tak hajat pada sesuatu, semua makhluk berhajat pada dia, dia sajalah yang boleh menjadikan seluruh makhluk. Jadi semua makhluk pasti berhajat pada dia. Antara makhluk yang berhajat pada dia itu kita. Jadi apa yang kita dapat ni satu keimanan yang wajib, mesti sentiasa kita kena sedar apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan limpah kurnia pada Allah Ta'ala belaka. Sentiasa menzahirkan kenal kita dan sedar kita datang ni daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan sentiasa merasakan apa yang ada pada kita semata-mata amanah daripada Allah Ta'ala. Kita dalam keadaan sentiasa menjadi orang pemegang amanah, nak menggunakan segala amanah yang diberi pada tempat yang disuruh.
dalam masa yang sama menyedari apa yang ada pada kita semua datang pada dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan sentiasa membesarkan dia, mengagungkan dia, merasakan kehebatan dia, yang dia ilah, yang kita bersyahadah la ilaha illallah, tiada ilah melainkan Allah. Pasal dia pencipta kita, tentulah dia hebat, dia besar. Besar martabat, dia tinggi martabat. Pasal dia pencipta, kita dicipta. Sentiasa merasakan kita ni berada dalam satu kedudukan yang sangat kerdil nisbah dengan hebatnya pencipta berbanding dengan makhluk yang dicipta. Yang ni yang dia nak sebut, sambung daripada permasalahan tu. Dia kata wa ma rabiha man ishtaghala bi ghairihi. Kata dia, tak beruntunglah orang yang duk sibuk dengan selain daripada Allah Ta'ala. Siapa yang duk sibuk dengan selain daripada Allah Ta'ala tak untung. Apa maksud sibuk selain daripada Allah Ta'ala? Sibuk dengan makhluk. Cuma macam mana nak sibukkan diri pada Allah Ta'ala, tiada jalan lain, tuan. Apa dia? Zikir, baca Quran, sentiasa buat kebajikan. Yang tekut bahasa mudahnya tak? Tapi kebajikan pun nak buat kebajikan tu, macam mana ulama hurai kita makan masa juga. Kalau saya nak sebut dengan masa yang pendek ni, kena terus belajar untuk memahami macam mana nak meletakkan diri kita ni supaya istilahnya sentiasa sibuk dengan dia. Dengar senang tuan, tapi nak membolehkan kita sentiasa sibuk dengan dia, sentiasa boleh syuhud ke dia, tu istilah sikit lah. Maksudnya sentiasa boleh pandang dia, sentiasa realize kat dia, sentiasa sedar ke dia, sentiasa merasai aku ni makhluk dia, aku ni berhajat pada dia, apa yang ada pada aku ni semua anugerah dia, anugerah dia, anugerah dia. Aku ni terlalu kedil, kalau dapat pun bukan pasal aku, tapi semata-mata limpah kurnia dia, limpah kurnia dia, limpah kurnia dia. Itu istilahnya sibuk dengan dia. Bila kita faham dan kenal siapa Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, memang boleh sibuk dengan dia, sibuk zikir ke dia, sibuk memuji dia, sibuk tanzihkan dia daripada sifat kekurangan, sibuk takbirkan dia, tahlilkan dia, tasbihkan dia, dan sibuk membaca kalam dia, baca Quran. Tak ada pun baca kulhu, bismillah, selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni dalam istilah ulama dipanggil sibuk dengan dia. Bahkan atas apa yang telah disyarahkan oleh tutup guru kita, tuan-tuan, sibuk dengan Allah Ta'ala ni kena belajar satu ilmu macam mana sentiasa boleh memandang dia. Memandang Allah Ta'ala ni bukan memandang direct dia. Pasal memandang Allah Ta'ala ni dengan memandang makhluk dia, dengan tu kita kenal dia. Dia tukut bahasa dia. Pasal mana ada makhluk yang bukan ciptaan Allah. Sikit saya sebut gitu, untuk faham apa dia nak sebut sekali lalu, yang kata siapa sibuk dengan selain pada dia takkan berjaya, takkan untung. Orang yang beruntung orang yang sentiasa sibuk dengan dia. Saya sendiri pun, tuan-tuan, belum istilahnya sibuk dengan Allah Ta'ala, belum. Saya pun masih dalam proses belajar, dalam proses asuhan guru untuk dapat ke tahap tu, istilahnya supaya boleh bersibuk dengan Allah Ta'ala. Mesti kena belajar, tuan, pasal ilmu untuk ada hubungan dengan Allah Ta'ala ni terlalu besar nak sebut. Dia ibarat lautan tak bertepi. Dia tak macam kita belajar hukum zahir. Kalau kita belajar semayang, belajar tajwid, kita belajar fiqah, belajar bab muamalat, munakahat, jinayat, dia habis. Dia boleh sampai tahap belajar ada ulang benda yang sama. Tapi belajar bab ketuhanan ni, tuan-tuan, tu istilahnya dia ibarat lautan tak bertepi. Pasal macam mana nak perform diri kita ni supaya sentiasa menzahirkan hamba. Pasal kita hari-hari, saya nak guna bahasa gini, setiap detik saat kita makan jasa dengan Allah Ta'ala. Itu kot bahasanya tak? Kita makan jasa dia. Saja saya nak guna bahasa makan jasa ni, kalau ikut dengan Allah Ta'ala kita tak gunalah bahasa gitu. Tapi kalau dengan makhluk pun, kalau kita makan jasa,
kita terhutang budi ya, macam tu lah. Kalau dengan Allah Ta'ala kita nak terus rasa kehambaan diri, kadang susah. Itu yang saya nak guna rasa supaya boleh terasa tu. Kita 24 jam ni tuan, kita makan jasa dengan Allah Ta'ala. Dia bagi kita hidup, dia bagi kita bernafas, dia bagi cahaya, dia bagi mata, dia bagi telinga, dia bagi tangan, dia bagi kaki, dia bagi bernafas, dia boleh bagi akal, dia boleh bagi mendengar, boleh membau, boleh berjalan, boleh ada kederat, boleh ada akal, waras, ada kehendak. Pula tu kehendak kita buat pula cukup, kena, dapat, sesuai. Pula tu boleh rasa sedap, lazat menikmati kehidupan dunia ni. Dia bagi. Dalam kita duk makan, sentiasa makan jasa dia ni, kita lupa dia pemberi kita. Dia pemberi kita, pengurnia pada kita. Dia menjadikan kita. Jadi kita tak sibuk dengan dia. Kita duk sibuk dengan apa dia beri ke kita. Kita duk sibuk makan, minum, hiburan, tengok cerita apa seumpama tu lah. Duk sibuk dengan makhluk, sibuk dengan harta, rumah. Tapi hati nak rasa kehebatan dia, kebesaran dia, yang kita makan jasa dengan dia, ni kurniaan dia, anugerah dia. Kita tak pernah ada ilmu untuk belajar dalam bab ni. Ini yang menggagalkan proses untuk kita boleh bersibuk dengan dia. Satu, mesti kena dia ada pembelajaran khas, berguru khas, ilmu khas, untuk macam mana nak kenal Allah Ta'ala, supaya kita bukan jadi orang awam, tapi istilahnya orang arif, orang khawas, orang khas, yang tu kan. Orang yang memang istilahnya arif, kenal, orang yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala sentiasa, orang yang mendapat tarbiyah, latihan, supaya dapat didikan dan latihan macam mana untuk perform diri sebagai hamba Allah Ta'ala, sebagai makhluk Allah Ta'ala, sebagai orang yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala, orang yang sentiasa ada hati dia hidup dengan Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, hati dia hidup dengan Allah Ta'ala, bukan hati dia hidup dengan makhluk. Kalau kita hidup, hati kita ni hidup dengan makhluk, tu istilahnya kita tak kenal Allah Ta'ala. Hati kita kalau fikir tu makan, minum, rehat, tidur, cukup masa pergi sembahyang, balik, makan, minum. Jadi yang fikir kepala otak kita apa? Makan, minum, rehat, tidur, hiburan. Makan, tidur, sedap, apa? Sedap tidur, sedap makan, sedap rehat, sedap hiburan, sedap muzik, sedap dengar. Kita sedap. Yang ni istilahnya sibuk dengan dunia, sibuk dengan makhluk, kita sibuk selain daripada dia. Tu dia kata, siapa yang dia kata tidak akan beruntung siapa yang sibuk dengan selain dengan dia. Tu. Jadi kalau itu, macam mana nak boleh dapat sibuk dengan Allah Ta'ala? Saya sebut tadi sekali lalu macam mana, tapi dia memang ada satu pelajaran khas, kursus khas, tazkiyah khas, latihan khas, tarbiyah khas. Pula tu kredit hours untuk belajar tuan-tuan, kalau sebulan 2 kali macam kita belajar lepas asar ni, saya memang kata tak cukup lah. Saya sebut macam ni, kalau kursus haji pun main kursus haji, belajar tiap minggu tak? Betul kan? Berapa siri? 17 siri. Alhamdulillah. Berapa jam? Sejam cukup tak? Pukul 9 sampai 11.30, 12. 2 sampai 4 petang. Tu dia. Tu. Kot sini je kot, tempat lain tak kot. Ada setengah lain di sebelah pagi je. Tapi macam mana pun, kalau pagi sampai 4 petang ni, 17 siri tuan-tuan, itu pun buat haji kelang kabut lagi. Nak boleh pakai selipar, tak boleh pakai selipar. Yang ni hukum jahit ke tak jahit? Yang ni hukum, yalah. Lepas tu kalau cabut bulu ni macam mana? Boleh tak dam ni nama tertib takhir ke, tertib takdir ke, apa ke? Buat dam pun tak ingat tuan-tuan. 17 siri tu. Itu pun hukum zahir kan, bukan hukum batin. Bukan hukum macam mana nak perform supaya hati sentiasa hidup ke Allah Ta'ala. Pergi haji pun bukan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap tahun. Pergi haji pun macam ni, masuk-masuk buat umrah, habis-habis imram, habislah. Yang kita belajar 17 siri tu tak pakai langsung. Dengar sebut tak pakai langsung. Waktu bila kita pergi nak wukuf haji tu Arafah, lepas tu dah habis Mina selesai, habis tahallul, boleh melontar apa semua selesai.
tahlul sani, balik habis tak pakai langsung. 17 siri tu, kredit awas tu semua, saya nak kata macam ni lah, campak parit saja. Saya bukan nak menghina ilmu fiqh tu, tapi saya nak kata apa, itulah kita belajar. Boleh faham saya sebut tak? Boleh faham saya sebut kan? Yang kita nak pakai 24 jam ni apa? Alhamdulillah, saya suka isyarat badan lah. Yang ni 24 jam. Dan 24 jam dengan siapa? Dengan Allah. Kita 24 jam dengan siapa? Dengan selain Allah Ta'ala. Macam mana nak 24 jam dengan Allah? Nak zikir mulut 24 jam tak mampu kita. Betul tak? Tak mampu tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mampu, saya tak boleh. Jadi nak 24 jam dengan Allah Ta'ala tu di mana? Hati. Sentiasa rasa hamba, alhamdulillah. Hati tu kan, masa hati inilah yang Nabi Rasul datang pun dia nak betulkan hati. Dan hati ni macam mana boleh pergi hati? Alat dia akal. Bahan mentah dia ilmu. Bila bahan mentah dia ilmu ni kena proses. Macam mana akal ni nanti, walaupun tengok makhluk, walaupun tengok aku, Allah jadikan aku. Allah jadikan matahari. Allah jadikan pokok kayu. Allah jadikan oksigen untuk aku nafas. La ilaha illallah. Tengok makhluk, tak ada makhluk yang kita tengok yang melupakan kita daripada Allah Ta'ala. Kan? Jadi apa ilmu dia? Tu saya kata kena mengaji khas. Kalau mengaji kredit awal tak cukup, tak padan. Pula tu memang belajar ni tuan, saya nak guna bahasa, saya nak syarah kat tuan-tuan, saya nak kata apa? Lautan tak bertepi tadi. Lagi kita belajar, lagi kita belajar, lagi kita belajar, lagi kita faham, lagi kita faham, lagi. Dia sampai kasih, akan gila punya kasih dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau belum dapat, maksudnya kita belum apa-apa lagi kan. Saya sebut saya lah, belum lagi kan. Walaupun saya ada belajar pergi India, kena duduk sebulan, bulan Ramadan, siang, malam, pagi, petang, kena bancuh saja tuan-tuan. Kena dengan ilmu bertarbiyah, latihan, pergi balik, pergi duduk sana sebulan, okey, balik, atas kapal terbang pun kena sambung dah. Balik sampai KLIA kena sambung dah. Balik rumah dengan suasana rumah kena sambung dah. Pegang handset, rumah saya tak ada TV kan. Ngadap je tu, tengok masyarakat balik macam cuaca lama balik. Nak kekalkan performance masa kita duduk guru di tempat yang kita dapat latihan tu, bukan senang kan. Itu camp latihan. Nak praktikal dia bukan dalam camp, luar camp. Dia istilah macam askar yang direkrutkan dalam camp. Dia bukan nak pakai ilmu, dia direkrutkan dalam camp kan. Dia nak masuk hutan. Tambah nak lawan komunis. Tu komunis kan. Komunis pun tak ada dah lah ni. Siapa komunis lah ni? Siapa? Komunis lah ni yang kita kena lawan. Lah saya nak buah bahasa komunis tu. Iblis, syaitan. Tu komunis kan. Dan iblis, syaitan ni komunis yang ibaratnya jerat yang tak pernah lupakan pelanduk. Pelanduk tu kita lah. Dia sentiasa menjerat kita. Komunis yang tu, dia jerat, ada waktu dia. Iblis syaitan 24 jam. Kita duduk berzikir, kita duduk ibadat, kita duduk dalam masjid, kita duduk mengaji, kita duduk mengajar ni. Ni pun dia duduk jerat kita. Iblis syaitan. Dan satu lagi, komunis. Satu lagi besar komunis ni tuan. Siapa komunis besar lagi? Nafsu kita. Ni komunis besar kan. Saya bila bahasa komunis tu nampak musuh sikit kan. Lah ni pun duk isu-isu komunis pun tak habis lagi. Saja sebut tu. Kita duk rasa komunis sana. Padahal komunis yang ada depan mata kita ni, kita tak rasa dia komunis. Kita tak rasa dia musuh. Sampai kita pun dah jadi komunis kan. Kita pun dah jadi komunis. Tak mana kan. Komunis ni apa fahamnya? Yang ni pun ayat saya pun dah lama faham betul kan, tapi bila baru ni dapat hentakkan bahasa tu, saya memang tersentak betul lah bahasa tu. Kita komunis ni pahaman apa? Pahaman tak bertuhan betul tak? Soal bila kita rasa kita bertuhan, tuan jawab kalian tu. Rasa tak Allah bagi jadi aku, Allah cipta aku, Allah bagi rezeki aku, Allah bagi bernafas aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi melihat aku. Rasa tak rasa? Rasa tak rasa? Tuan-tuan, 24 jam kalau kita tak rasa tu, kita komunis dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan faham tak apa maksud saya komunis? Boleh faham?
Komunis tak kita ni? Komunis tak kita ni? Kita bukanlah komunis di AP tu, bukan. Kita komunis mana? Komunis mana? Komunis tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu komunis. Tak rasa makhluk Allah. Tak ada rasa hubungan dengan Allah Ta'ala. Hubungan ni ada hubungan zahir je. Hubungan sujud aja. Jasad sujud, hati tak sujud. Tak rasa kehambaan diri dengan Allah Ta'ala. Tak rasa berhajat dengan Allah Ta'ala. Soal, komunis tak tu sebenarnya? Untuk macam mana nak keluar daripada fahaman komunis ni supaya jadi kefahaman Islam. Itu guna bahasa tu. Kefahaman iman. Kefahaman Islam ni macam mana? Rasa serah diri ke Allah Ta'ala. Rasa aku ni kosong, tak ada apa melainkan semua anugerah daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ni baru Islam keluar daripada komunis. Betul tak kalau saya guna bahasa kita komunis, betul tak? Jadi nafsu dan syaitan telah berjaya mengkomuniskan kita. Kita pun tak kenal nafsu syaitan yang ini sebenarnya komunis. Satu, kita tak rasa kita komunis. Kena ayat ni macam mana? Komunis lagi aku ni rupanya. Aku duk kata DAP komunis, aku pun komunis juga. Saja nak saya panjangkan sikit syarah komunis tu. Yang ni yang dia kata, siapa tak beruntung siapa yang duk sibuk dengan selain Allah Ta'ala. Wa alima anna nafsa tad'una ila halakati fatabi'aha. Allahu Akbar. Yang ni betul-betul kena atas kepala saya, tuan-tuan. Tuan-tuan kena, saya tak tahu. Okey, tengok terjemah dia. Dan dia pula tahu, dia ni seseorang lah. Seseorang tu kita buh kat kita. Kita pula memang kita tahu nafsu ni sentiasa mengajak kita kepada kebinasaan. Lepas tu bila kita tahu nafsu ajak pada kebinasaan, kita mengikutnya. Tuan-tuan jawab sikit, nafsu ajak kita apa? Saya ngaji, guru ajak paling senang kan. Apa dia? Nafsu ni ajak kita semua benda yang lazat, yang memuaskan nafsu kita. Makan macam mana? Nafsu. Inilah dia panggil nafsu ammarah. Jadi nafsu amarah ni supaya nak bertukar dia jadi lawamah, mulhimah sampai mutmainnah ni, dia perlu latihan, kan. Nafsu yang mutmainnah ni dia nafsu yang telah terdidik. Umum disebut oleh nafsu oleh para ulama, dia nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah. Ni nafsu tak boleh pakai. Nafsu boleh pakai sekurang-kurangnya tahap nombor 4 tu, mutmainnah. Mutmainnah ni bila? Bila pun dia nafsu dia nak menurut perintah Allah. Buat kerana junjung perintah Allah. Dengan istilahnya realize ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala. Kalau makan pun, aku makan ni pasal Allah perintah aku makan. Aku berhenti makan pun, aku berhenti makan pasal aku disuruh makan takat ni saja. Aku makan pun pasal inilah benda yang boleh aku makan. Kalau benda tak boleh makan, aku tak kebaruk nak makan benda yang benda aku tak boleh makan. Ni nafsu. Nafsu macam ni, nafsu dah steady. Nafsu kita macam mana? Kalau boleh makan, sekalipun kita makan sikit aja, tambah pula dah macam-macam penyakit tak boleh makan. Memang tak makan, tapi kalau boleh nak makan. Nafsu lah. Nafsu kan. Walaupun kita makan sikit aja, tapi masih istilahnya nafsu. Jadi nafsu yang betul-betul, yang dah taat, yang dapat terdidik, nafsu ni dia tak ajak kepada kebinasaan. Nafsu ni dia akan ajak kepada kebaikan. Yang tu kita tak lagi lah, tuan-tuan. Kita sebut hak dia sebut nafsu ni dulu. Jadi kata dia, kita pula memang tahu nafsu kita sentiasa mengajak kepada kebinasaan. Lepas tu kita ikut. Nafsu ajak makan. Dah makan-makan banyak lagi, apa pula dapat? Nafsu suka apa pula? Tidur. Tidur agak-agak seminit cukup tak? 5 minit, 10 minit cukup tak? Dah makan kenyang, nak tengok dia nak buat apa pula? Dia nak halua mata, dia nak halua telinga, lagi dia nak halua apa? Nak halua kemaluan. Sorry tuan-tuan, saya guna bahasa-bahasa gitu. Dia nak halua, dia nak tu lah. Bila halua tidur pula, dia nak macam mana? Tilam empuk, ada aircon, tutup lampu,
bini duduk sebelah. Contohlah, contoh. Sorry tak saya punya bahasa tu, sorry ya. Betul tak? Memang inilah ajakan nafsu. Kita cerita yang halal ni, kita bukan cerita yang haram. Haram tak masuk campur langsung lah. Walaupun halal, namanya bernafsu dan memang ikut nafsu, tak pandang sikit pun Allah Ta'ala. Macam mana nak makan kerana Allah Ta'ala, minum kerana Allah Ta'ala, pakai isteri kerana Allah Ta'ala, tidur kerana Allah Ta'ala. Macam mana nak buat? Tu saya kata tadi, mana cukup tuan-tuan sejam sejam setengah, sebulan 2 kali, kredit hours tu tak memada. Jadi saya cerita tu perangat je tuan-tuan, tuan-tuan carilah. Itu je lah. Kalau saya sebut pun lagi, sebenarnya saya sebut dah tadi kan. Cukup lah saya sebut. Esok lagi saya banyak-banyak sangat lah. Okey, kita baca dulu hak dia. Lagi baca sikit sangat. Dan kata dia tahu, dia tu seseorang yang disebut orang yang sibuk tu, orang ni dia tahu bahawa hatinya mengajaknya kepada petunjuk. Memanglah kalau boleh hati ni macam mana? Hati nak berzikir, hati nak baca Quran, nak tak? Nak tak? Hati nak. Hati kalau boleh duduk masjid lama-lama, hati ni kalau boleh nak zikir banyak, hati ni kalau boleh fikir ke Allah Ta'ala, hati ni rasa kehambaan diri, hati ni kalau boleh nak sentiasa rasa hamba, rasa Allah hebat, rasa Allah menjadikan nikmat kat aku, Alhamdulillah. Oh, hati nak kepada petunjuk. Memang kita tahu bro. Maka masuk ke maka ni, kemudian lepas tu tak pula menurutinya hati. Kita tak ikut pula hati kita, iman kita, fikiran kita, akal kita yang nak dapatkan petunjuk ni. Zikir boleh, pegang je tasbih, ingat insan. Hampa je sejadah, pegang je tasbih, untuk tuan-tuan saya tak tahu, saya sebut saya tu kan. Agak baca Quran dia, buka je balik baca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Taklah kan. Hati nak ni, tapi tak mau patuh. Kita tak yang tu nanti dia akan ajar ubat kita macam mana nak mujahadah nafsu. Dia bagi solusi macam mana nak selesai nanti. Pasal selepas tajuk ni betul rasanya memang dia akan ajar kita dah faham. Jadi halangan ni lepas kita faham dosa maksiat ni, benda-benda yang hurdle kita untuk pergi ke Allah Ta'ala, tak dapat tidak kita kena mujahadah, kena lawan dengan komunis yang mengkomuniskan kita. Yang tu kot saya dah guna bahasa komunis ni. Siapa? Nafsu syaitan. Engkau tak lawan, engkau duduk di takut lama lah. Na'udzubillah. Tu dia ada. Dan dia tahu, dia orang tadi yang duk sibuk selain pada Allah Ta'ala, dia tahu kan kadar orang yang diderhakainya. Kita tahu kita derhaka dengan siapa, kita duk lalai dengan siapa, kita duk tak ingat siapa, kita duk guna nikmat ni, guna nikmat dia, tapi kita tak ingat kat dia, tak fikir kat dia, tak syukur kat dia, tak rasa pun datang pada dia. Kita tahu siapa Allah Ta'ala, siapa kita, maka dia menghadap kepadanya dengan derhaka, tapi kita menghadap kepada dia dengan derhaka. Ni kalau kita sujud tadi pun, sujud ni kita menghadap sebagai hamba ke menghadap derhaka? Sembah titahmu ya Allah di atas batu jemalaku, macam tu kot kan. Ataupun sembah hamba sembah derhaka wahai Allah Ta'ala, ya Allah. Tak mana sembah derhaka, jasad sujud, hati tak sujud, kepala otak pergi ke lain. Tu sembah derhaka ke sembah taat? Tu kalau istilah bahasa istana, sembah derhaka ni mai. Sembah derhaka ni macam ni tuan-tuan. Saya bagi contoh, kalau tuan-tuan tak faham sembah derhaka ni. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah hamba sembah derhaka. Hamba tak bersetuju untuk memberikan kepada parti komunis ni untuk melaksanakan PBT contohnya. Benda tu tak soal lain lah. Itu contoh. Ampun tuanku. Ini ampun tuanku tu sembah derhaka namanya. Menyembah. Tapi tak setuju. Kita sepatutnya ampun tuanku. Saja saya nak guna bahasa tu, bahasa istana sikit. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bukan tuanku kan? Allah Ta'ala Malikul Muluk. Patutnya ya Allahu Akbar. Mana boleh sembah derhaka weh?
Itu yang wajah tu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Cuma kita tak faham tu tak faham pun tuan-tuan, akidah kena faham. Itu yang saya sebut ni kena saya sendiri tuan. Itu yang baca kitab ni, duduk majlis macam ni tuan. Manfaat tu bukan kat tuan-tuan, manfaat besar sekali untuk saya. Saya kitab ni saya baca khatam tuan-tuan. Mengaji berguru ada. Kitab ni saya tak mengaji, tapi saya baca khatam. Tapi bila saya ingin baca ni, saya baru ingat balik apa benda saya dah baca, apa saya dah lalu tarbiyah tok guru, apa dia asuh, apa dia ajar. Allah, terbaik muka kita. Baik. Jadi sembah kita sembah dahaka. Istilah macam mak ayah kita lah, mak kita misalnya. Kita kadang jangan kata sembah dahaka. Cara kita berbahasa dengan mak kita pun kita dahaka. Contoh macam mana? Kita katalah ada mak lagi. Mak kita kata apa? Mat tu saya lah. Kerana saya Ahmad Ruzaini, mak panggil Zaini lah. Zaini pergi kedai Ustaz. Beli apa mak? Ui, macam tu menyembah. Bunyi taat tak? Beli apa mak? Tapi cara nada tu tak kena. Timing tinggi tu. Tadi mak suruh beli barang, beli gula ni buah kat mana? Ada kat dapur tu lah. Timing dengan mak macam tu kan. Sepatutnya macam mana? Zaini gula mak suruh beli dari mana? Lari ke dalam kabut. Maaf mak kata apa ni? Patutnya macam tu tak? Itu sembah taat. Ini sembah dahaka ni dengan mak macam tu. Ui tuan-tuan. Kalau ada tok guru kita agak-agak sebelah kita tu, dia kata macam ni kau menghadap dengan mak kau. Kau anak ke apa ni? Kita perlu tok guru ni, tok guru ni. Siapa guru nak asuh kita ni? Itu saya sebut dengan mak. Dengan Allah Ta'ala, siapa biasa asuh kita? Kau macam ni kau dengan Allah Ta'ala. Macam ni cara kau sembahyang, macam ni cara kau zikir, macam ni cara kau mengaji, macam ni cara kau hidup, macam ni kau kata kau hamba Allah Ta'ala. Kita kena macam tu tuan-tuan. Kalau kita betul-betul serah diri pada dia, menangis kita tuan. Yang ni yang kita ajak pada guru ni. Allah, baru kita akan rasa memang kita perlu pada guru, kita perlu pada guru, kita perlu pada guru. Dan guru ni guru apa tuan? Guru batin yang macam ni. Guru ajar tajwid ada, kadang guru fiqh ada, guru umrah ada, mutawif ada, sikit dah pun tu kan. Mesti orang buat haji umrah ni, buat umrah ni. Mutawif ada, tapi lepas itu ikut engkau lah. Tapi guru batin bukan macam ni. Guru batin ni bila kita serah diri kat dia, dia akan asuh kita sampai kita berjaya. Selagi kita tak berjaya, dia akan susah hati untuk kita. Dia tak datang majlis yang sepatutnya kita kena datang, dia susah hati kita tak datang majlis. Ni guru batin. Guru zahir kau tak datang punya masalah, yang dia aku lepas tanggungjawab aku. Guru zahir macam tu. Guru batin ni tak. Dia kata mana anak murid ramai tak datang ni. Yang ni tengok Ustaz ada, Ustaz tak ada ni apa masalah? Dia tanya kan, pasal apa? Dia tanya hati ke hati. Pasal dia tahu bila anak murid tak datang ada miss, mesti ada benda gagal antara hubungan guru dengan murid, mesti ada gagal. Ini guru batin. Kita nak jumpa guru macam tu. Tuan-tuan tengoklah, tengok siapa guru tuan-tuan yang macam tu. Kadang-kadang bagus guru kebangsaan lagi. Guru sekolah kebangsaan lagi. Who absent today? Ahmad Ruzaini. Oh, he absent today. Oh, 2 days he absent. Siap call lagi. Hello? Ni Ahmad Ruzaini. Saya emaknya. Ni dah 2 hari tak datang. Anak saya demam cikgu. Okey. Demam tak apa. Esok boleh datang sekolah tak? InsyaAllah dia boleh datang cikgu. Alhamdulillah. Guru sekolah kebangsaan lagi prihatin kadang daripada guru yang ajar kat masjid. Tuan, malu itu tuan. Saya nak tanya apa? Siapa guru batin kita yang betul-betul ambil berat dengan kita? Dia susah hati tengok kita kalau kita tak ikut kata-kata dia. Dia memang dah dapat satu kelepasan dah, tapi dia tengok kita, dia susah hati. Macam apa? Dia kata kau zikir pun tak hidup. Dan dia bagi ayat tu pun cukup lah untuk kita kan. Kau zikir pun tak hidup.
Kau zikir tak? Cukup tak? Kita kena tu kan, mengaku je lah, takkan nak munafik kan, guru batin kan. Zikir tak cukup, istighfar cukup tak? Ada tak selawat pagi petang? Selawat main-main, ngaku je kan, ngaku je. Tak boleh macam tu kata. Mati bila kan tadi? Tuan-tuan dia bagi soalan tu, saya tak boleh saya sebut, saya sebab lagi kan. Mati bila? Mati bila? Alamak. Kita dah biasa dengar dah kuliah dia, mati bila? Tak tahu lah bila nak mati. Betul, confirm mati dalam iman. Allah. Tuan-tuan, guru batin dia bagi soalan tuan, maut punya soalan tuan. Guru Zohir tak ada, sah tak sembahyang ni? Yang ni kena sujud sawi tak sujud sawi? Guru Zohir tu je dia tanya. Ni kena dengung tak kena dengung? Guru batin dia kan macam tu. Jadi siapa guru batin tuan-tuan? Allah. Tu yang dia nak kata lagi. Sedang kata kita ni tahu siapa kita menghadap Allah Ta'ala, tapi sembah kita sembah dahaka. Sedang kalau dia orang ni kita lah, kalau kita tahu bagaimana bersifatnya Allah Ta'ala dengan keagungannya, memang Allah Ta'ala keagungan dia Allah. Kalau agung kita rasa macam agung sangat. Ya Allah Ta'ala ni agung, segala agung macam tu kot. Bahkan agung tu bahasa saja. Bahkan dialah sepatutnya yang kita kena agung-agungkan. Allah lah sepatutnya sentiasa di hati kita. La ilaha illallah. Allah. 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 Nak rasa apa? Allah ni. Allah cipta aku. Allah bagi, Allah tadbir aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi nyawa aku. Allah bagi akal aku. Allah bagi melihat aku. Allah bagi kederat aku. Allah bagi sihat aku. Kalau kita kenal dia, sifat keagungan dia, tentu dia ni orang tadi itu kita lah, tak menghadap kepadanya, kepada Allah Ta'ala dengan derhaka kepadanya. Dan menghadap tu bukan menghadap semayang je, 24 jam kita ni, atas apa yang tutup guru para ulama, para awliya duk syarah kita tuan, kita ni menghadap Allah Ta'ala 24 jam. Cuma menghadap semayang ni istilahnya menghadap khas. Sepatutnya hati menghadap Allah Ta'ala 24 jam. Saya mengaji ada guru sebut macam ni kan. Contoh, kita lelaki 24 jam ke ada waktu lelaki? Ke ada minit 20 minit tertentu je lelaki? Faham tak soalan saya? 24 jam nak lelaki, betul tak? Memang nak tunjukkan kelakian ada waktu-waktu dia je. Tuan-tuan, bahasa tu sikit bahasa Tapi memang lelaki tak sedar tak 24 jam lelaki. Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala, sentiasa hamba. Cuma solat ni dia khas menunjukkan kehambaan kita ke Allah Ta'ala. Macam tu kot bahasanya. Tapi sentiasa hamba. Bila hamba ni, Allah ciptakan aku, alhamdulillah. Allah bagi aku melihat, alhamdulillah. Aku boleh berjalan ni, daya upaya dia bagi. La haula wala quwwata illa billah. Sepatutnya macam tu. Sembahyang ni khas ingat dia. Jadi kalau tak sembahyang, dia ingat gaya bebas. Apa maksud gaya bebas? Boleh makan, boleh minum, tak ada wuduk, tak ada masalah. Tapi nak sembahyang mesti ngadap kiblat, mesti pakaian tutup aurat, mesti ada wuduk, mesti suci pakaian, mesti suci jasad. Mesti waktu yang bukan waktu yang diharamkan solat. Kalau dia ada waktu yang tak, kalau dia nak sembahyang mutlak tak boleh mutlak, dia mesti ada sebab baru boleh sembahyang. Tu dia ada syarat dia. Mau boleh buat ibadat khas tu. Jadi kalau tak boleh, dia mesti ada hukum, ada hubungan kita ibadat am, tu istilahnya. Jadi nak sebut Allah ni sepatutnya memang kita kena menghadap dia dengan merasakan keagungan dia. Jadi kalau kita faham dan kenal siapa dia, tentu orang ni, tentu kita tak akan menghadap kepadanya dengan derhaka kepadanya. Takkan kita menghadap sebagai sembah-sembah derhaka. Tu yang jangan kata waktu kita sembah khas tu
Di luar solat pun kita sentiasa taat pada dia. Macam mana di luar solat taat pada dia, membesarkan dia, mengagungkan dia, mentauhidkan dia, merasai hadirnya dia, merasai melihatnya dia ke kita, merasai mendengarnya dia ke kita, merasai daya upaya yang sentiasa dianugerah kita. Itu kot bahasa dia. Dan dia tahu bagaimana dekat Tuhannya, dan dia guna tuannya, boleh. Dan dia kita ni kalau kita kenal faham semua tauhid kita Allah Taala, kita tahu betapa dekatnya Tuhannya Allah Taala lah. Betapa dekatnya Allah Taala, dan bahawa dia melihat kita, lalu dia cepat kepada apa yang dia tegah darinya. Kalau kita faham Allah sentiasa hampir dengan kita, pasal apa hampir dengan kita? Pasal sentiasa memberi nikmat, tak putus-putus. Allah, kalau istilah sebut ulama, Allah sentiasa bersama kita. Innallaha ma'ana. Kita mana boleh ada waktu berlekang dengan Allah Ta'ala. Allah tak pernah lekang dengan kita. Allah tak pernah berpisah dengan kita. Walaupun itu bukan maksudnya dia bersatu dengan kita, subhanallah. Dan bukanlah Allah asing dengan istilahnya kita lain, dia lain, yang dia berpisah daripada kita. Allah tak pernah berpisah dengan kita. Pernyataan dalam Quran, innallaha ma'ana. Kalau kita faham dia sentiasa bersama dengan kita, dia sentiasa melihat kita, dia sentiasa memberi kurniaan dia, tak putus-putus. Sentiasa kita makan jasa dia, tu saya nak guna bahasa tu. Sentiasa kita makan jasa dia. Dia sentiasa memberi nikmat mengalir, tak putus-putus dekat kita. Tentulah kita akan tinggalkan apa yang ditegah daripada kita. Kita boleh buat benda yang ditegah pasal apa? Pasal putus hubungan kita dengan dia. Kita kalau saya ngaji ada guru buat misal gini ya. Misal katalah kita masuk tol, isteri ada sebelah, jaga tol ni kita buahlah perempuan. Agak-agak pandang nak perempuan tu? Tak pandang pun, tambah tas ego kita duit banyak. Tak pandang tak? Kalau isteri tak ada duduk sebelah macam mana? Tengok juga, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi salam je, lembut suara dia jawab, Waalaikumsalam. Selamat jalan. Terima kasih. Selamat jalan makcik. Berhati-hati memandu. Sedap dengan suara dia. Pasal isteri tak ada sebelah. Kalau isteri ada sebelah macam mana? Tuan bayang, tu isteri ada sebelah. Kalau tok guru kita duduk sebelah macam mana? Tok guru kita macam mana? Tok guru duduk sebelah, takkan nak bagi salam kat awet, bagi tolong nak mampu. Dia bacuh kita lagi sepanjang jalan, tuan-tuan. Tok guru pun melekang dengan kita, isteri pun melekang dengan kita. Allah tak pernah lekang dengan kita. Saja saya nak sebut ayat tu untuk saya sebenarnya. Kita kadang kita lupa Allah sentiasa bersama dengan kita. Jadi kalau kita faham tu, kita ada sifat munafik tu. Dan kita seolah-olah dah mungkin janji tu, seolah-olah macam mana kita dah macam tak ada hubungan dengan dia. Oh, salah tu. Jadi kalau kita memang sedar, dia lihat kita cepat kepada apa yang ditegah darinya, sedang dia tahu kesan dosa yang tersusun di atasnya di dunia dan di akhirat, dan pada ghaib dan syahadah, maka dia tidak malu kepada Tuhannya itu. Sedang kalau dia tahu baik. Jadi kita boleh rasa tak malu sampai kita lupa kesan sebab kita buat dosa ni di dunia, di akhirat. Kita jadi macam ni siapa? Pasal kita lupa siapa Allah Ta'ala ni. Jadi lupa ni tuan, lalai dengan Allah Ta'ala ni adalah menyebabkan, kalau saya nak guna komunis tu, yang kita jadi komunis tu. Komunis tu dengan mana macam mana? Kita jadi macam tak bertuhan. Seolah-olah
macam Tuhan ni tak memandang aku, Tuhan tak bersama aku, Allah tak melihat aku, Allah tak tahu pun aku buat. Macam aku boleh menyusuk diri aku daripada dia, macam dia tak tahu aku buat apa. Tuan, kita punya akidah dia dah jadi dhaif, lemah sampai tahap macam komunis dah. Macam tak ada Tuhan dah. Jangan tu ke Tuhan, apa dah lagi nak rasa Raqib Atid, tak ada. Ada korin yang duk jadi saksi kita, tak ada. Nak rasa kulit kita, tangan kita akan bercakap esok untuk saksi atas kita, tak ada pasal lah. Iman kita semua dalam bab iman ni habis, hancur luluh, tuan. Macam apa? Kita dah jadi komunis dah. Tu rasa bahasa komunis tu memang sesuai dalam bab ni, betul kan? Cuma komunis tu bukan bintang 3 tu kan. Komunis tu perasaan tak bertuhan kita tu. Kita kena keluar daripada komunis. Dan jangan tak tahu kita komunis lagi sebenarnya. Walaupun kita tak daftar bawah DAP ke Komintang ke Confucius, kita dak lah kan. Apa Karl Marx, Lenin, siapa lagi tokoh-tokoh komunis? Mao Zedong. Kita memang tak ada pun ikut fahaman dia orang ni. Tapi tak ada hubungan kita dengan Allah. Kita komunis dah rupanya tanpa disedari. Inilah komunis tanpa sedar. Banyak istighfar tak saya sebut ni termasuk saya lah. Astagfirullah. Aku komunis rupanya. Entah, memang ayat komunis tu kalau saya lah, pada saya memang tepat sangat. Betul kan? Kita komunis ni. Orang setuju tak setujunya pasal. Tapi tuan-tuan kena faham syarah komunis tu elok-elok. Allahu Akbar. Sedangkan dia kata kalau kita lah tahu bahawa dia berada dalam genggamannya, kita ni dalam genggaman Allah Ta'ala. Ni pun bahasa-bahasa simbolik lah. Maksudnya apa? Kita ni di atas ketentuan Allah Ta'ala. Kalau kita tengah lalai dengan Allah Ta'ala tu, tengah duk lalai tu, kita mati macam mana? Mati lalai. Bayangnya dia memang boleh matikan kita bila-bila masa macam tu. Mujurlah dia tak matikan kita macam tu. Betul, kita duk mujur, bila nak mujur tu apa kali mujur dah kita. Sepatutnya macam mana? Kena keluar daripada perangai tu. Kita kena duduk dah tempat sentiasa ingat. Keluar daripada lalai daripada Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar. Banyak tuan tugas kita. Saya sebut tu khas untuk diri saya lah. Pasal kita nak boleh ada keupayaan sentiasa mengingat Allah Ta'ala ni. Satu ilmu kan, satu nafsu, syaitan suku. Kadang ilmu dah ada tapi kita kurang mujahadah. Situ. Ilmu bukan perlu ilmu tinggi melangit pun. Sebenarnya ilmu kita dengan Allah Ta'ala ni cukup. Kita kata kita makhluk, Allah dia pencipta makhluk, tak ada siapa kongsi menjadikan aku dan seluruh makhluk ni. Cukup dah ilmu ketuhanan kita kat situ sebenarnya. Satu sahabat, saya ingat saya masa duduk ngaji, Tok Guru selalu sebut, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ni, mereka ni jumpa Rasulullah, dapat ilmu satu je tuan, la ilaha illallah, pada dah cukup dah untuk dia. Kalau Rasulullah nak syarah lain, kata dia, yang ni pun aku belum hidup lagi ya Rasulullah, aku tak rasa lagi Allah ni ilah, dia ni tak hajat pada makhluk, aku ni makhluk, aku berhajat pada dia. Aku belum rasa lagi berhajat pada Allah Ta'ala. Aku duk rasa hajat aku jatuh pada makhluk. Aku tak rasa Allah ni dia ilah. Yang ilah dengan mana aku sentiasa berhajat pada dia. Aku belum lagi ya Rasulullah. Aku belum lagi. Nanti dulu ya Rasulullah. Aku nak bagi dapat ni dulu. Aku nak bagi hadir hidup hati aku. Nak rasa Allah ni ilah aku. La ilaha illallah ni belum lagi hidup dalam hati aku. Para sahabat macam ni dia. Kita kadang nak ilmu, nak faham, dah faham tu buat macam tak faham aja. Mudah-mudahan macam mana pun harap kita pada Allah Ta'ala. Harapan tu satu hal kan. Harap mesti. Sebab kita kadang nak harap dengan amalan kita terlalu kerdil. Harap mesti kena harap. Memang kita ni lemah. Satu lagi tuan-tuan, harap lagi apa? Iktiraf satu lagi, untuk guru kita dah suruh apa? Kena iktiraf dengan dosa kita. Iktiraf dengan dosa dalai tu mesti wajib. Kita tak mengaku kita bersalah dan tak mengaku kita pesalah. Yang ni masalah. Yang inilah dipanggil aba wastakbara.
Istilah enggan degil kepala batu, ketegak, balok, wastakbara, dan rasa hebat ni. Aku ada dosa apa? Aku bukan lagi anak dara orang. Kita bukan cerita dosa tu. Kita duk cerita dosa lalai. Dosa tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita sedang bicara tu. Kalau kita berasa kita dalam kekuasaan dia, dalam genggaman dia, tentu dia tidak, dia ni kita lah, tentu kita tak menghadap kepadanya dengan menyalahi dia. Allah, ni banyak kerja kita kan, untuk keluar daripada bersibuk dengan makhluk ni, supaya macam mana boleh keluar, supaya istilahnya tukar 360 darjah terus tuan-tuan, sibuk dengan Allah. Macam mana nak duduk kedudukan tu? Yang tu kena fikir renung. Saya sebut dia memang tak dapat tidak, dia kena berguru khas, kena ada kredit hours khas, kita punya kesungguhan pula khas, mujahadah kita pun khas, dan tak bolehlah jadi orang biasa lah. Tak boleh jadi orang biasa. Kita jadi orang masjid, orang surau, orang mengaji, dia dah tak boleh jadi orang macam mana orang luar, dan tak boleh tengok orang luar untuk mengukur kita siapa. Tak boleh lah. Kita kena mengukur siapa orang yang di atas kita, siapa tok guru kita, siapa wali-wali, siapa salafus soleh yang kita nak jadikan ni tahap pencapaian yang kita nak bagi dapat, supaya kita boleh capai tahap macam mana dia. Kalau kita sebut Zohir pun sudahlah macam ni, dia boleh selawat 500, aku sekurang-kurangnya boleh 500 macam dia. Contoh-contoh, dia boleh istighfar 300 kali, aku boleh istighfar 300 kali, kurang-kurangnya aku macam dia. Hak lebih tu suku, tapi sekurang-kurangnya aku mesti macam dia. Jangan tengok macam mana dia, orang tu tak pergi masjid, aku pergi juga masjid. Kita tak boleh pandang orang bawah. Jangan pandang tu. Kalau tuan-tuan tengok orang bawah ni, aku okey juga. Dia tu Jumaat yang nampak, aku sehari 5 kali tau, 5 times daily I went to masjid, you know. Kalau tengok tu tak adalah, kita dah takut lama lah. Cuba kita tengok ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Satu dia kena ada kuliah apa? Kuliah menghafal Quran misalnya. Ada kuliah khas lepas isyak ke apa, untuk tasbih Quran. Berlumba-lumba ni ahli jemaah ni, hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Kalau boleh ada kan. Macam apa? Ada guru pula yang memang volunteer untuk dengar kita punya hafalan Quran. Dia pula sentiasa nasihat, targhibkan kita. Hafallah Quran, bacalah Quran banyak-banyak. Kita sentiasa ada nak menambah Quran tu. Setiap minggu ada je surah yang hafal. Sikit-sikit, lama-lama jadi hafiz. Kan? Saya memang ada idaman tu. Tak tahulah, baru ni pun ada, saya dekat Tambun tu ada buat satu program. Dia kata nak buat satu program hafiz kuarantina nama dia. Sebulan program dia, 3 hafal 30 juzuk. Saya berangan nak masuk kan. Pasal sebulan, bolehlah singkat saat kan. Tapi kuarantina sungguh lah, kuarantin, kena kuarantin. Tak boleh jumpa anak bini, kau duduk tempat kurungan tu, kuarantin. Seminggu sekali je, sejam. Hari Ahad boleh berhubung dengan orang luar. Selain daripada tu, kuarantin. Baru sistem tarbiyah betul tuan-tuan. Macam mana nak kuarantin? Tuan-tuan kalau bersungguh-sungguh boleh, nak seribu daya, tak nak macam-macam dalih. Saya menantikan khusus tu. Nanti saya tak mari nanti tuan-tuan agak doa untuk saya lah. Di Ustaz pergi tahfiz kuarantina kot. Tuan-tuan tolong doa untuk saya. Saya nak tanya berapa kali dah dia, tapi tak bermesej-mesej lagi dengan dia. Bila dia nak buat kursus kuarantina tu? Katanya bulan Januari. Tak tahulah pula. Itu kata Januari tak? Tahun depan katanya. Tak tahulah pula. Kalau saya tahun depan tak mari tu, saya duduk kelas tu lah kot. Tak tahu lagi. Saya minta tuan-tuan tolong doa. Saya melawak juga tuan-tuan, tapi saya memang geram tu, supaya kita ada tanggungjawab, itu je. Pula tu bila kita ada tugasan, kena hafal, dia semangat. Kalau tak ada, tak hafal pun tak apa. Ni okey lah ni. Kita rasa okey itulah. Tu yang KO tu. Itu yang kita kena ada, sentiasa ada orang menghaluba yang itu. Jadi siapa motivator nak sentiasa ni? Dia guru je kan, tak ada orang lain. Dan guru ni guru apa nama dia? Guru ni lah guru batin. Inilah guru batin. Kemudian kata dia, wa'lam anna al-ma'siyata tatadammanu naqdal ahdi wa tahlila aqdil wuddi wal ithari 'ala al-maula wa ta'ati lil huwi wal khul'i jilbabil haya'i
wal mubadarati lillahi bima la yarda ma fi dhalika min al athari adh-dhahirati min zuhuril kudurati fil a'dha'i wal jumudi fil aini wal kasali fil khidmati wa tarkil hifzi lil hurmati wa zuhuri kasbi syahawati wa dhahabi bahjati ta'ati. Allah tak, dia nasihat kita macam ni. Ketahuilah, kata dia, bahawa maksiat itu, cuma maksiat ni tuan-tuan jangan faham maksiat ni minum arak jadi komunis bunuh orang, bukan tu. Saya guna komunis tadi senang. Maksiat ni jadi kita jadi komunis. Tahu mana? Kita fahaman komunis. Tahu mana? Kita hati tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tu maksiat tu. Kita tengok, kita memang duk bicara kitab ni, maksiat ni disyarah oleh ulama, ni maksiat yang kita duk bicara. Kita tak ada maksiat tak semayang, tak tutup aurat, buat lari anak dara orang, tak ada. Kita tak ada maksiat tu, tak ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus pelihara kita tu. Kita nak maksiat ni, tak mau jadi komunis ni. Hati tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, fikiran ni tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tak pernah memikirkan Allah Ta'ala ni komunis ni. Dia kata maksiat ni, saya guna bahasa komunis tu senang supaya kita tersentak tu. Saya nak sentak tu saya sendiri jualnya tu. Komunis maksud tak, perasaan tak bertuhan ni, dia mengandungi makna mungkir janji. Betul? Kita tak rasa Allah bagi jadi kita, Allah bagi hidup kita, maksudnya kita dah tak ada hubungan dah dengan Allah Ta'ala. Mungkir janji maksudnya tu. Maksudnya mungkir janji mana? Asyhadu alla ilaha illallah. Engkau dah keluar pada syahadah dengan Allah Ta'ala dah. Engkau dah tak saksi dah Allah Ta'ala. Kalau saksi dengan Allah Ta'ala, maksudnya hadir dengan Allah Ta'ala. Saya pernah syarah kat tuan-tuan, saya kata pasal kalau bahasa Arab sikit, Arabic sikit, apa dia? Asyhadu ni tuan-tuan, dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia present tense. Maksudnya I swear. Bukan swear. I swear sumpah lah. Sebuah bila atas makna swear tu. I swear. Maksudnya aku sentiasa duk swear, aku sentiasa bersumpah, aku sentiasa bersaksi ni. Allah ni ilah. Aku ni sentiasa berhajat pada dia. Dan dia fi'il mudhari' ni dengan mana present tense, dia bukan saja present tense tuan, dia present continuous tense. I hope you can understand what I'm explain to you in Arabic grammatical. Okay, surely you understand me, isn't it? Present continuous tense, boleh faham kan? Saya sebut fi'il mudhari' alal hal wal istiqbal. Tuan tak faham tu. Saya sebut apa? Yad har ha he. Tu lagi lah Urdu tu, tak apa. Saya pun baru-baru belajar je. Har ha he. Apa? Jar ha he. Apa? Sikna sik raha he. Apa? Kenai, sentiasa kenai, sedar, continuously kenai. Oh taklah. Tu ada rahahe. Rahahe. Tu Urdu sikit kan. Saya belajar satu proses belajar bahasa Urdu. Saya Syekh India Urdu kan, geram nak faham Urdu dia. Saya sebut dalam konteks asyhadu. Jadi istilahnya kita dah mungkir janji dengan Allah Taala. Mana asyhadu dengan Allah Taala bohong. Oh, bohong dah kita kan. Mungkir janji lah tu. Saya nak perasankan mungkir janji tu. Sepatutnya kita continuously dengan Allah Ta'ala kan? Present tense, always present. Allah ni ilah aku. Aku berhajat dia. Ni berjalan je dah. Dia yang bagi kederat berjalan. Dia cabut nikmat kederat je tuan-tuan. Ayah aku. Dia ambil kita sikit je, stroke je. Dia ambil sikit je, kelabu mata kita. Kita buat pembedahan mata. Lepas tu, baru buat ni, dalam proses nak sembuh ni, rokok pun doktor tak bagi. Lepas tu jadi penyakit batuk. Kelabu habis mata tuan-tuan. Bayar 20,000. Buang ketarak. Terpaksa buat sebelah mata pula lagi. Tu kena apa lagi tak tahulah. Tambah pula. Habis 20,000 sebiji sebelah mata pula. Contoh saya nak sebut tu. Jadi siapa sebenarnya bagi kita melihat? Allah dia bagi. Ni siapa ni? Alhamdulillah. Kalau tak mata tak lihat pun, nyawa boleh lagi, akal sihat lagi, makan sedap lagi. Alhamdulillah. Telinga pun dah pekak, mulut sedap lagi, badan sihat lagi. Isteri boleh layan lagi. Contoh, sorry saya punya bahasa tu sorry sikit. Saya nak tegur apa? Walaupun ada nikmat yang dah luput,
ada lagi nikmat yang dia masih beri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini kaedah tutup guru kita ajar macam mana supaya walaupun ada nikmat yang dia dah ambil, ada nikmat yang dia masih kekal, kita tak rasa nikmat yang dia bagi tu, kita duk haru yang hilang tu. Ni janggut dah putih, kalau hitam kan bagus, yang kau sihat lagi tu kau tak kira, duk kira janggut putih. Contoh saya sebut saya lah, saya duk janggut putih, tuan-tuan memang dah putih dah, lain mata pun kurang kabur ke mata tu, kita haru, duk tahan sini, tengok sini, terang ni tak terang, oh kena buat spek ni, duk haru mata tak terang. Yang mulut duk makan sedap lantak lagi tu, tak rasa apa pun, tak puji pun, alhamdulillah masih lagi kau bagi aku sedap makan ya Allah. Dah ni kita ni, itu kata komunis kita ni. Jadi komunis macam ni, tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala ni, mungkin janji. Dan yang ni kata dia, maksiat ni, kita lalai dengan Allah Ta'ala ni, menghuraikan simpulan kasih sayang. Maksudnya, kita memang takkan ada kasih dengan Allah Ta'ala. Nak kasih macam mana, ingat pun tak. Tuan, kita dengan Allah Ta'ala ni kena ingat macam mana? Ingat sampai tahap kasih gila punya dengan Allah Ta'ala. Tuan, saya tolong sebut kata aduk guru, saya pun belum kasih gila dengan Allah Ta'ala, belum. Tapi sepatutnya kasih kita dengan Allah Ta'ala istilahnya kasih gila. Maksudnya apa? Saya pernah syarah kat tuan-tuan, saya kata kalau orang sehari kita keluar masjid, ada orang bagi seorang sekeping, note 100, seronok lah. Allah duk bagi apa? Tuan-tuan, bukan keluar sembahyang dia bagi 100, 24 jam kita sedang apa ni? Kita makan jasa dia 24 jam. Saya ngaji Tok Guru suruh fikir macam ni, kata dia. Kita kalau nak kira balas macam ni je, air sejak dulu kita minum sampai sekarang, berapa banyak yang jadi air kencing? Cuba air kencing tu kau tukar balik jadi jernih balik. Itu je kerja kau dulu. Kau nak balas jasa orang Ta'ala, tak payah. Orang Ta'ala tak minta kita tukar air kencing pada air jernih. Engkau bagi sedar je, kau minum air, Allah bagi minum aku, Allah bagi sihat aku, Allah jadikan air untuk aku, alhamdulillah. Kau iktiraf dia je, tu je orang Ta'ala minta. Kita nak keluar jadi komunis tu ya tuan-tuan. Bukan nanti keluar masuk keluar hutan. Nak keluar saya melawak sikit guna bahasa komunis tu kan. Nak keluar daripada komunis ni, kita realize dia je, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Tu ya tuan-tuan. Satu kerja iman ni dia bukan kerja susah sebenarnya, tapi susah. Macam tu kan. Pasal apa bukan susah? Dia bukan perlu belanja, bukan perlu kederat. Dia perlu apa? Dia perlu tukar hati dan fikiran. Tukar. Kena tukar hati. Hati kita kat makhluk, tak mahu kita kat Allah. Tukar hati kita kat Allah, alhamdulillah. Walaupun ada nikmat hilang, kita tak akan pandang yang hilang, kita akan pandang yang masih ada. Kaki kena potong sebelah, contoh, macam mana? Potong belah kanan aja, belah kiri ada lagi, alhamdulillah. Tuan-tuan tengok, gila lah orang macam ni. Tuan-tuan, gila orang ni. Dia gila apa? Dia dah gila dah kasih dengan Allah Ta'ala, gila macam. Dia kata kalau dua kaki kena jaga dua kaki. Sekarang kena jaga ke satu kaki dah tak ada, satu kaki dia dah ambil balik, alhamdulillah. Kena jaga satu kaki, tak payah jalan banyak-banyak, jalan sikit aja, alhamdulillah. Tuan-tuan, orang ada iman macam ni dia. Saya teringat arwah ayah saya meninggal dah pun, memang kena potong kaki pun tuan. Dulu saya tak faham tuan, memang tak berapa faham pun dengan dia kadang. Teringat saya cakap dia tu, kata abah kena potong kaki ni, abah syukur banyak dah. Pasal apa? Abah puas dah guna kaki. Memang ayah saya motor tak ada, basikal buruk. Saya duk pakai basikal dia, basikal tua kan, basikal tu. Dia punya kenderaan semua kenderaan awam. Dia tak pernah cemarkan bumi dengan karbon. Macam tu kot. Tuan-tuan, dia tak pernah. Semua dia pakai driver, teksi, bas, LRT, kereta. Dia tak pernah bawa motor, dia tak pernah. Motor pun dia tak apa mani naik-naik. Takut jatuh. Kena potong kaki sebelah, masya-Allah. Dia boleh kata ayat tu, abah puas dah berjalan, kata dia. Tak puas tu, puas dah, kata dia. Guna kaki. Allah ambil pun redha lah, kata dia. Nak jaga satu kaki lagi. Sekarang ni saya tengok, punya dia mengaji juga bab tu. Ya Allah. Saya baru kenal kan, saya baru kenal. Allah. Jadi kita jadi tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala ni, istilahnya
menghuraikan kasih sayang dengan Allah Ta'ala. Bukan kasih sayang kan, memutus hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia istilah memutus silaturahim terus. Memutus silaturahim bukan dengan makhluk, memutus silaturahim dengan Allah Ta'ala. Memutus silaturahim dengan makhluk, kita tak ada berhubung dengan makhluk. Ni memutus silaturahim dengan Allah Ta'ala. Kan? Tak sedar kita sedang makan jasa dengan Allah Ta'ala. Tu macam mana nak ada kasih sayang dengan Allah Ta'ala? Dan memilih di atas orang yang diberikan taat setia. Dan mentaati hawa nafsu. Dan kita akan jadi istilah memilih itu isar. Asal bahasa Arab dia wa tahlilul isar alal maula. Maksudnya kita menguraikan untuk pilih orang yang sepatutnya kita kena beri taat setia. Kita putuskan hubungan dengan orang yang sepatutnya kita kena beri taat setia, itulah Allah, dan mentaati hawa nafsu. Ni maksud. Kalau asal maksudnya orang yang sepatutnya kita isar, kita tinggalkan dia, kita turut hawa nafsu. Bandingan dia kalau sebut macam ni, kita ada mak dengan isteri, bila kita kahwin, kita turut kata-kata isteri, tinggalkan mak kita yang bela kita pada kecil, kita ikutkan isteri yang baru 2-3 hari duduk sebelah kita. Itu isteri 2-3 hari sebelah kita, itu mak yang bela kita pada kecil. Allah daripada kita tak ada, dia bagi ada. Tersentak kita tuan dengar ayat ni. Astagfirullah. Saya tersentak oleh tuan. Kacau ni kita ni, kacau ni. Kalau kita dengar cerita Al-Qamah ni macam mana? Al-Qamah ni sahabat radhiyallahu taala. Dan dia ni memang orang baik, sahabi lah tu. Mati pun dalam iman. Dia pula bukan sentiasa lebihkan isteri dia. Ada satu peristiwa je yang menyebabkan ibu dia terasa hati ke anak dia, nama Al-Qamah ni. Tak pernah sebelum tu Al-Qamah ni istilahnya mengguris hati ibu dia. Walaupun sekali, tak pernah. Ada satu peristiwa je yang menyebabkan ibu dia terguris hati. Ibu dia ni satu hari pernah Al-Qamah ni bawa 2 pemberian. Satu nak bagi pada isteri dia, satu nak bagi pada mak dia. Dia bagi kat mak dia tu, mak ni hadiah untuk mak. Mak dia pun buka. Buka. Berkenannya mak tengok kain ni, bagi satu pemberian. Mak dia dah pegang, berkenan dah tengok. Kata dia, oh maaf mak, kain ni bukan untuk mak, yang ni untuk isteri saya. Mak punya yang ni. Dia ambil. Dia bagi ni, mak dia buka. Yang ni mak dia tak berkenan. Tapi mak dah anak bagi, dia tak cakap banyak kan. Tapi macam mana? Kain untuk bini dia beli yang elok, yang untuk mak dia beli tak apa-apa dah. Tapi tak kata apa, tak kata apa. Nak mati tak boleh mengucap syahadah kan. Al-Qamah itu dengan mak, kita dengan Allah Ta'ala. Kalau saya sebut tu, saya sebut Allah kan, parah kita. Itu mak yang kita sakit, dia tak tidur malam jaga kita. Allah tidur tak tidur? Mana ada Allah tidur tuan? La ta'khudhu sinatun wala naum. Kalau mak kita yang memang ada waktu dia tidur, dia boleh tak tidur jaga kita. Allah tak tidur langsung pasal sentiasa kita duk, dia duk beri rahmat pada kita. Siapa putahkan langit bumi? Siapa jadikan siang malam? Siapa yang mencahayakan matahari? Siapa yang menghidupkan pokok kayu? Siapa yang menghidupkan pokok kayu? Siapa yang menghidupkan binatang dan haiwan? Siapa yang mengaturkan setiap manusia yang untuk sebiji beras sekalipun untuk boleh masuk dalam mulut kita? Siapa? Allah tak? La ta'khudhu sinatun wala naum. Jangan kata tidur, ngantuk boleh tak? Kalau ibu ni lebih sayang pada kita, Allah lebih sayang lagi. Macam mana Allah lebih sayang? Ibu sayang kita sampai dia tak tidur malam, Allah tak tidur langsung. Dan mustahil tidur pada dia. Tuan bayang Allah Ta'ala kasih dia macam mana? Tak boleh nak hurai dengan kata-kata, tuan. La ilaha illallah. Patutnya terbeliak unjuk mata kita.
Patutnya faham siapa Allah Ta'ala ni. Kita tak, kita belum lagi. Itu saya kata agak-agak. Tapi macam ni pun kalau dengar macam mana? Macam ni kena Allah Ta'ala ya. Tuan-tuan, kita kalau jumpa guru yang betul-betul ajar kita perjalanan batin ni, masya-Allah, terbeliak kita kan. Saya sebut pasal saya pernah terima pendidikan tu kan. Tapi itulah, memang semua nak sebut. Masalahnya apa? Kita nak lawan komunis tu payah kan. Satu kita duk jadi komunis lagi tu. Kalau orang ada baru dengar ni, kata dia, apa ustaz dia cerita komunis ni? Tu lain hal. Aku tanyalah balik kan. Dan kata dia, menanggalkan pakaian malu dan melawan Allah. Kita boleh tinggal, buang malu kita dengan Allah Ta'ala, lawan pula Allah dengan apa yang dia tak redha. Kita boleh lalai pada dia. Dia redha ke kita lalai dengan dia? Serta pula apa yang sabit pada demikian itu berupa kesan-kesan yang berupa zahir. Pula tu kata dia, apa yang kita duk buat derhaka ni, kata dia, adalah berupa kesan-kesan yang zahir, berupa zahir kekeruhan pada anggota dan beku pada mata dan malas pada khidmat. Yang ni kalau disebut maksiat zahir lah. Ni akibat daripada maksiat. Kita bila maksiat, kalau maksiat hati sekalipun lalai, antara kesan zahir ni, apa dia? Kesan zahir dia keruh pada anggota. Anggota kita dia akan keruh, dia tak bersinar, tak ada cahaya. Kita sebut je gitu. Beku pada mata. Mata kita ni tak tengok, dia tak boleh nak lembut, nak mengalir air mata untuk rasa bersalah. Ni kesan maksiat. Dan malas pada khidmat. Nak bangun, nak sembahyang sunat pun susah, nak baca Quran pun susah, nak zikir payah. Ni kesan maksiat. Baik maksiat zahir, maksiat batin. Dan meninggalkan daripada memelihara perkara yang haram. Bahkan duk fikir apa? Mula fikir, tengok, mula-mula tengok biasa je. Contohlah kan, mula tengok TV, tengok ceramah. Lepas tu tengok National Geographic. Lepas tu tengok apa lah? Tu tengok cerita perang. Contoh. Lepas tu tengok cerita kungfu. Lepas tu tengok cerita cinta-cintaan pula. Lepas tu tengok lain lah. Lepas tu tengok orang menari, lepas tu tengok orang joget. Lepas tu orang Mula-mula tengok ceramah, bagus. Mula TV Hijrah. Lepas tu tak apa balik, lepas tu tengok Gusti. Okey. Contoh. Dan zahir keberhasilan syahwat-syahwat dan hilang seri ketaatan. Ni zahir punya penyakit. Adapun kesan batin, ni masih kesan batin pula. Seperti kata dia, wa amal asarul albatinatu fakal qasawah fil qalbi wa mu'adadati nafsi wa dhiqi sadri bisyahawat wa fuqdani halawati ta'at wa taradu fil aghyar al-mani'ah min buruqi syawariqil anwar wastila'i daulatil hawa ila ghairi dhalika min taradu fil irtiyabi wa nisyanil ma'abi wa tulil hisab. Dan kata dia, kesan-kesan batin maksiat macam ni. Maksiat pun umum disebut maksiat ni, lalai. Jadi komunis ni maksiat dia, tengok, seperti kerah hati. Memang tuan, kita tak ingat Allah Ta'ala, kerah hati. Nak ingat balik bukan senang. Tak percaya tuan-tuan, saya sebut gini, tuan-tuan 3 hari tak pergi masjid, cuba pergi masjid pula tengok. Tuan-tuan biasa tinggal kuliah sekali, tuan-tuan tengok apa kesan jadi tuan-tuan tinggal kuliah sekali. Dia nak tinggal 2 kali, dia nak tinggal 3 kali. Seminggu tuan-tuan tak pergi kuliah, macam mana? Lama-lama sebulan tuan-tuan tak pergi kuliah. Sebulan tuan-tuan tak pergi kuliah, tuan-tuan nak pergi kuliah balik, mampu nak pergi. Tuan-tuan baca Quran hari-hari ni, tuan-tuan tinggal 2 hari tak baca Quran, tuan-tuan nak baca Quran berat balik. Memang macam tu lah perangai. Dia kata apa? Keras hati, degil nafsu, sempit dada dengan sebab syahwat-syahwat itu. Makan banyak, tidur banyak, layan bini banyak, buah pil, shopping banyak, habis. Walaupun mau balik Mekah. Buah pasal itu. Balik Mekah pula, balik shopping. Rupanya kesan shopping itu kuat. Bukan shopping, kesan jemaah, kesan duduk raudah, kesan baca Quran, kesan tawaf tu kuat.
kesan sa'i tu kuat, kesan shopping tu kuat. Pasal balik kesan dia kesan shopping. Contoh kalau boleh jaga jemaah pun macam apa, balik tu dengan berjubah, berkorban, seminggu je kuat, lepas tu habis. Dan saya tak tuduh siapa-siapa, tapi golibnya kita tengok macam tu lah cuaca kita. Yang ni yang perlu guru batin ni. Kita bukan ibadat tek ayam, semangat tek ayam, hangat-hangat tek ayam. Dan luput kemanisan taat. Memang tak manis lah. Selalu baca Quran, zikir, taat, sedap rasa manis. Dah ada maksiat tak mau manis. Berderetan datang aghyar, berderet-deret datang aghyar. Aghyar ni selain Allah Ta'ala. Duk fikir ni, lepas ni satu projek pun projek makhluk. Lepas ni projek, lepas ni beli kereta, lepas ni tukar kereta, lepas ni trade in, lepas ni trade in motor, lepas ni trade in rumah, tu trade in bini pula. Contoh. Ya. Sorry tentang bahasa saya tu, dia terlajak je. Dan menghalang daripada datang pancaran cahaya. Memang cahaya takkan ada lah, pasal dah gelap. Punca apa maksiat? Ni hati. Dan penguasaan kerajaan nafsu. Komunis kuasai kita. Dan penguasaan kerajaan hawa nafsu, sehingga selain itu daripada deretan ragu-ragu. Mulalah ragu bak rezeki, ragu bak janji Allah Ta'ala, ragu dengan kebaikan, ragu dengan ustaz pun dia ragu. Ustaz ni cari duit apa? Ustaz ni mata duitan. Kalau tak bagi duit tengok, dia mengajar tak? Sempang bak ketuhanan tengok. Tak bagi duit mengajar, ngelepor dia. Dia pun macam kita juga. Habis. Tak ngaji lah tuan-tuan. Tuan-tuan pula kata, lah ustaz dengan tu, aku pun bukan penunggang agama. Yang ni apa dia panggil? Religion rider. Religion rider. Penunggang agama ya. Gunakan agama untuk mendapat kepentingan. Yang kau tu agama pun tak ada. Saja saya angkat hati sikit kan. Kadang-kadang ada orang guna bahasa gitu kan. Kak ustaz dia nampak penunggang agama. Yang dia tu agama pun tak ada. Dia rasa dia ada agama. Hari-hari hidup tak ada agama. Agama apa? Tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala langsung. Apa yang hubungan kau dengan Allah Ta'ala? Baran sikit tuan, sebut benda itu. Kadang-kadang ada tok guru yang elok-elok, yang baik-baik, dia tuduh sebagai penunggang agama. Gunakan politik untuk agama. Bukan macam itulah ayat dia. Nak mengagamakan politik. Itu terpaksalah terjun dalam politik. Memang ada juga yang menggunakan politik, menggunakan agama untuk meraih politik. Ada juga, memang ada. Tapi bukan semua. Kau tak boleh dengan sebab satu tek ayam ni kau nak kata semua orang tek ayam. Gitu. Hati-hati juga bahasa tu. Okay. Yang ni yang kata tak ada dah cahaya, mai deret keraguan-keraguan, lupa pada tempat kembali dan panjang tempoh hisap. Kita akan lupa tempat kita nak balik mana, balik kita ke kubur tuan. Betul? Dia tak ingat dah, kalau dah lalai dengan Allah Ta'ala, dia tak ingat mati. Lagi apa? Panjang tempoh hisap. Esok di akhirat antaranya apa? Hisap banyak. Siapa? Hubungan dengan dunia makhluk banyak. Tu maksiat hati. Lau lam yakun fil ma'siyati. Situ dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, dilembutkan hati kita untuk mujahadah lawan syaitan, lawan nafsu. Keedah lawan nafsu ni dipaksa kan? Paksa zikir, paksa selawat, paksa main mengaji. Memang dia kena paksa. Sampai saya mengaji dulu tuan, ada tok guru dia ajar apa dia? Allahumma paksa katanya. Allahumma paksa baca Quran, paksa zikir, paksa mata ni nak pandang maksiat ni, paksa tutup TV, paksa kan untuk buat taat, paksa kan untuk tinggal maksiat. Memang kena paksa. Paksa itulah mujahadah ni. Kena paksa. Jadi paksa kan untuk buat kebajikan. Mula-mula memang paksa. Nak tunggu ikhlas baru nak kebajikan, payah kita. Paksa. Lama-lama mengaji, belajar. Kena mengaji, tak cukup dengan tu. Baru nak boleh datang tauhid kita ke Allah Ta'ala, baru faham ikhlas tu apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurnia kita macam tu, bagi kita boleh mujahadah, boleh ada istiqamah dalam mentaati dia, boleh pelihara diri kita, mudah-mudahan dipeliharakan kita,
anak isteri kita, masyarakat kita daripada benda-benda yang belalaian kita daripada dia ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.